Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian pertama, saya akan membentangkan kepada anda mengenai pengalaman berasaskan sekolah ataupun lebih dikenali sebagai PBS. Yang mana ia telah berlangsung selama seminggu bermula daripada 28 Februari sehingga 4 Mac 2021 untuk sekolah-sekolah di negeri Zon A iaitu Johor, Terengganu, Kedah dan juga Kelantan. Manakala untuk sekolah-sekolah di Zon B bermula daripada 1 Mac sehingga 5 Mac 2021. Tujuan utama PBS adalah untuk memberi pendedahan awal kepada para pelatih guru dengan suasana sebenar persekolahan. Untuk bahagian ini saya bahagikan kepada 4 kategori, iaitu yang pertama adalah strategi PDP, yang kedua adalah emosi pelajar, yang ketiga adalah suasana sekolah dan yang keempat adalah pengalaman baru. Untuk bahagian strategi PDP, saya dapat lihat sendiri bagaimana perbezaan antara PDP di dalam kelas dan juga PDPR di rumah. Kerana sepanjang waktu PBS, hanya pelajar tahun 1 dan 2 sahaja yang ber-PDP di dalam kelas. Manakala pelajar tahun 3, 4, 5 dan 6 mereka masih lagi ber-PDPR di rumah. Untuk bahagian emosi pelajar pula, saya dapat lihat sendiri bagaimana guru mengawal emosi pelajar di sekolah dan bagaimana guru menarik kembali minat dan juga fokus pelajar di dalam kelas sewaktu PDP berlangsung. Untuk bahagian suasana sekolah pula, sudah semestinya suasana sekolah adalah berbeza kerana ini adalah norma baharu, ada SOP yang perlu dipatuhi dan juga setiap guru dan pelajar wajib memakai mask muka, pelitup muka sebagai langkah pencegahan dijangkiti virus COVID-19. Dan untuk pengalaman baharu, sudah semestinya saya sendiri merasai pengalaman baharu bagaimana situasi persekolahan norma baharu. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebelum saya masuk kepada penghasilan produk iaitu penghasilan kit pembelajaran, saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang big idea kepada penghasilan kit pembelajaran ini. Maka, kit pembelajaran ini adalah sebagai salah satu alat bahan bantu mengajar guru-guru kepada murid-murid di dalam kelas. Kit pembelajaran ini akan menarik minat murid, dapat menarik fokus murid untuk terus belajar di dalam kelas. Selain itu, dengan adanya kit pembelajaran ini, ia akan merangsang emosi murid-murid untuk terus belajar dan tidak jemu untuk mempelajari sesuatu yang baru semasa di dalam kelas. Di samping itu, mereka sangat seronok kerana belajar di dalam kelas kerana mereka tidak hanya membaca, menulis dan melihat kepada apa yang diajar oleh guru, malah mereka seronok kerana mereka dapat melakukan pelbagai aktiviti sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada penghasilan produk. Penghasilan produk di mana saya telah menghasilkan sebuah kit pembelajaran. Di dalam kursus PAMK 3052 iaitu Seni dalam Pendidikan, saya telah menghasilkan sebuah kit pembelajaran bagi tajuk Sam'iyat tahun 6. Tajuk yang dipilih ialah tajuk Sam'iyat tahun 6. Kita pergi kepada proses penghasilan kit. Di dalam proses penghasilan kit ini, saya mengetengahkan elemen seni pergerakan, seni muzik dan juga seni visual di dalam kit pembelajaran saya. Selain itu, bagi skop proses penyediaan bahan pula, saya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati seperti cardboard, kertas warna dan sebagainya. Saya juga menggunakan teknik permainan di dalam pembelajaran saya iaitu dengan menggunakan bola pingpong. Murid-murid perlu menggunakan bola pingpong semasa menjalankan sesi pembelajaran menggunakan kit pembelajaran yang telah saya hasilkan. Hal ini kerana saya dapati bahawa dengan menggunakan teknik permainan di dalam proses pembelajaran ini, murid-murid lebih seronok, lebih fokus dan juga emosi mereka kelihatan lebih stabil dan sangat menarik perhatian mereka. Mereka juga akan lebih seronok untuk menimba ilmu dan untuk mempelajari sesuatu yang baharu.
Baiklah, seterusnya saya masuk pula kepada cara penggunaan kit pembelajaran. Di dalam kit pembelajaran yang saya hasilkan, saya menggunakan teknik bermain bersama bola pingpong, di mana saya telah menyediakan 6 biji bola pingpong yang tertera di atasnya dengan tulisan nombor 1 sehingga 6 dan meletakkan kesemua bola pingpong tersebut di dalam sebuah bekas yang telah saya sediakan. Maka, murid-murid yang pertama, murid-murid perlu mencabut bola pingpong tersebut dan melihat kepada nombor apa yang mereka dapat. Sebagai contoh, jika mereka mendapat nombor 2, maka mereka perlu melihat pula kepada cardboard yang telah saya sediakan dan mencari nombor 2 di dalam cardboard tersebut. Jika mereka mendapat tajuk neraka, di dalam cardboard tersebut saya telah menyediakan neraka, syurga, mizan, sirat dan apa yang berkaitan tentang tajuk sam'iyat. Sebagai contoh, jika nombor 2 tersebut terdapat pada tajuk neraka, maka selepas itu murid-murid perlu mencari pula kepada kad jawapan yang telah saya sediakan, di mana di dalam kad jawapan tersebut terdapat jawapan-jawapan kepada soalan-soalan yang terdapat pada cardboard tersebut. Maka jika mereka mendapat tajuk neraka, mereka perlu mencari pula kad jawapan yang berkaitan dengan tajuk neraka dan mereka menampalkan kad jawapan tersebut pada ruang-ruang yang telah disediakan. Jika mereka mendapat betul, maka mereka akan mendapatkan ganjaran. Ganjaran contohnya saya menghadiahkan kepada mereka sebuah pelekat, dan jika mereka berjaya menjawab dengan betul, mereka akan mendapat pelekat atau stiker dan diletakkan bersebelahan dengan jawapan betul yang telah mereka selesaikan. Maka dengan ini mereka akan berasa seronok, malah mereka akan berasa dihargai atas usaha yang telah mereka lakukan. Dengan ini emosi murid-murid akan bertambah seronok, malah mereka akan menjadi lebih minat untuk meneruskan pembelajaran pada masa yang akan datang. Akhir sekali, kita masuk pula kepada cabaran penghasilan kit pembelajaran ini. Seperti yang kita sedia maklum, semasa saya menyelesaikan tugasan kit pembelajaran ini, dan semasa itu adalah ketika PKP sedang berlangsung, di mana kita semua tidak boleh keluar sebarangan untuk membeli belah di pasar raya. Maka antara cabaran yang saya lalui ialah kekangan bahan, di mana saya tidak boleh menggunakan pelbagai bahan dalam menghasilkan kit pembelajaran ini. Saya hanya menggunakan bahan-bahan yang terdapat di rumah atau bahan-bahan yang terpakai untuk penghasilan kit ini. Maka ia juga mengasah minda saya dan juga mengasah daya kreativiti saya untuk menghasilkan kit dengan bahan-bahan yang sedia ada di rumah. Implikasi kit pembelajaran khususnya kepada emosi pelajar. Yang pertama adalah membantu meningkatkan perkembangan murid, bukan sahaja dari segi kognitif, malahan juga dari segi psikomotor dan juga sosial emosi murid. Hal ini kerana dalam kit pembelajaran dihasilkan diterapkan 3 teras elemen utama seni dalam pendidikan, iaitu seni visual, seni muzik dan juga seni pergerakan. Daripada ketiga gabungan tersebut, murid bukan sahaja dapat memberikan rangsangan positif dari segi kognitif mereka, malah dari segi emosi, sosial mereka juga berkembang dengan secara holistik. Yang kedua, implikasi adalah kit pembelajaran yang dihasilkan lebih berpusatkan kepada murid, di mana pada ketika ini guru hanya berperanan sebagai fasilitator ataupun pemudah cara bagi murid untuk mendapatkan satu kaedah penyampaian ilmu, pengetahuan dan kemahiran melalui alternatif yang lebih selesa di pandangan mereka. Tambahan juga, melalui kit pembelajaran dihasilkan ini juga memberi peluang kepada murid untuk bergerak secara kendiri, memberi ruang untuk mereka melibatkan diri aktif secara menyeluruh. Yang seterusnya, pembelajaran interaktif, di mana kit pembelajaran yang dihasilkan ini bukan sahaja mampu mencapai objektif dan hasil pembelajaran, malahan juga ia
melibatkan pelajar dapat belajar dalam keadaan yang lebih kondusif. Ada keseronokan yang diterapkan di dalam penyampaian, kaedah penyampaian dan pengajaran di dalam kelas. Yang seterusnya adalah objektif dan hasil pembelajaran tercapai, walaupun ketiga-tiga elemen yang diterapkan tersebut mengandungi sedikit unsur keseronokan, namun pada masa yang sama hasil dan objektif pembelajaran yang menggunakan kit pembelajaran ini masih boleh terus dicapai. Baiklah, sebagai rumusan, saya akan memberi maklum balas tentang kekuatan dan kelemahan kit pembelajaran yang telah saya hasilkan. Antara kekuatan yang saya dapati semasa menghasilkan kit pembelajaran ini ialah penghasilan kekreatifan bahan yang menggunakan bahan yang berwarna-warni dan pelbagai bentuk. Walaupun sepanjang PKP berlangsung, walaupun ketika saya menghadapi kekangan bahan. Hal ini kerana kit ini mampu menjadikan murid-murid gembira untuk mempelajarinya, kerana kit ini merangkumi aras pembelajaran pada tahap menganalisis, kerana ianya sesuai dengan tahap pemikiran bagi murid-murid tahun 6, di mana mereka perlu mencari, berfikir dan menganalisis tentang pembelajaran yang telah saya hasilkan dalam kit pembelajaran itu. Selain itu, pembelajaran secara tradisional membuatkan pelajar bosan dan tidak berminat untuk belajar. Sebagai contoh, mereka hanya melihat, menghafal tentang apa yang dipelajari oleh guru. Maka dengan pelaksanaan kit pembelajaran yang berusulkan kepada warna, irama dan ruang ini menjadikan sesuatu pembelajaran lebih menyeronokkan dan memupuk minat yang tinggi dalam kalangan murid-murid untuk menuntut ilmu. Seterusnya, ia akan merangsang juga emosi pelajar untuk terus mempelajari sesuatu yang baharu semasa di dalam kelas. Baiklah, bagi kelemahan kit pembelajaran pula ialah saya mendapati bahawa isi kandungan yang disampaikan dalam satu kit pembelajaran ini adalah sedikit dan tidak menyeluruh. Hal ini kerana murid-murid berkemungkinan akan berasa jemu dan bosan kerana waktu pembelajaran yang panjang tetapi waktu bermain yang singkat. Selain itu, saya juga mendapati bahawa kit yang saya hasilkan ini amat ringkas dan berbeza dengan penghasilan kit pembelajaran yang dihasilkan oleh rakan-rakan sekelas lain yang bersifat lebih kompleks. Maka saya perlu mengambil inisiatif untuk menghasilkan inovasi terhadap kaedah pelaksanaan PDP melalui kit pembelajaran ini dengan menggabungkan penggunaan ICT, berpusatkan murid dan juga berpusatkan bahan. Cadangan penambahbaikan daripada saya adalah yang pertama, menggunakan bahan yang lebih kukuh untuk pembuatan kit ataupun menggunakan bahan-bahan terpakai yang kukuh untuk mengurangkan kos penghasilan kit, dan kit tersebut juga boleh dihasilkan menerusi platform digital dan juga melebihkan unsur seni dalam pendidikan di dalam kit supaya pelajar tidak mudah bosan sewaktu penggunaan kit. Implikasi kit pembelajaran khususnya kepada emosi pelajar. Yang pertama adalah membantu meningkatkan perkembangan murid bukan sahaja dari segi kognitif, malahan juga dari segi psikomotor dan juga sosio emosi murid. Hal ini kerana dalam kit pembelajaran dihasilkan diterapkan 3 teras elemen utama seni dalam pendidikan, iaitu seni visual, seni muzik dan juga seni pergerakan. Daripada ketiga gabungan tersebut, murid bukan sahaja dapat memberikan rangsangan positif dari segi kognitif mereka, malah dari segi emosi, sosial mereka juga berkembang dengan secara holistik. Yang kedua, implikasi adalah kit pembelajaran yang dihasilkan lebih berpusatkan kepada murid, di mana pada ketika ini guru hanya berperanan sebagai fasilitator ataupun pemudah cara bagi murid untuk mendapatkan satu kaedah penyampaian ilmu pengetahuan dan kemahiran melalui alternatif yang lebih selesa di pandangan mereka. Tambahan juga, melalui kit pembelajaran yang dihasilkan ini juga memberi peluang kepada murid untuk bergerak secara kendiri
memberi ruang untuk mereka melibatkan diri aktif secara menyeluruh. Yang satunya pembelajaran interaktif, di mana kit pembelajaran yang dihasilkan ini bukan sahaja mampu mencapai objektif dan hasil pembelajaran, malahan juga ia melibatkan pelajar dapat belajar dalam keadaan yang lebih kondusif. Ada keseronokan yang diterapkan di dalam penyampaian, keadaan penyampaian dan pengajaran di dalam kelas. Yang seterusnya adalah objektif dan hasil pembelajaran tercapai walaupun ketiga-tiga elemen yang diterapkan tersebut mengandungi sedikit unsur keseronokan, namun pada masa yang sama hasil dan objektif pembelajaran yang menggunakan kit pembelajaran ini masih boleh terus dicapai.